Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama dia Nura Anisafila binti Muhammad Amri. Di sini saya ingin berkongsi mengenai 5 kategori risiko untuk pendidik yang menggunakan media sosial menurut Mark Carrigan. Pertama ialah risiko kepada platform media sosial sebagai ruang yang luas dan bergerak pantas. Platform media sosial senang disebarkan atau diviralkan. Hal ini adalah kerana bergantung kepada engagement yang menjadikan media sosial tersebut cepat untuk disebarkan. Seseorang pendidik yang selalu memain peranan dengan media sosial akan dikenali ramai, iaitu terkenal atau boleh diistilahkan sebagai popular. Platform media sosial yang semakin pesat seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya yang dapat memberikan pelbagai risiko kepada pendidik secara positif atau negatif. Menurut Pekeliling KPM iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia, guru dilarang memberi atau berkongsi komen negatif tentang isu yang melibatkan arahan KPM, kepimpinan sekolah dan rakan sekerja. Risiko yang kedua ialah risiko dalam menjadi fanatik atau gairah yang berlebihan dengan media sosial. Risiko kegairahan berlebihan ini akan menyebabkan berkemungkinan seseorang pendidik lalai atau leka dengan ketaksuban dalam menggunakan media sosial. Hal ini akan menyebabkan pendidik tersebut kurang fokus dalam pengajaran kepada pelajar. Kegairahan berlebihan untuk seorang pendidik perlu dikawal dengan baik supaya bahan-bahan dalam media sosial sentiasa berkualiti, terutama berkaitan dengan ilmu atau info yang disediakan. Pendidik juga perlu merancang masa yang sesuai dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan pekeliling dari KPM, seorang pendidik atau guru tidak dibenarkan melibatkan diri dengan aktiviti yang boleh menjurus kepada cyber stalking atau cyber harassment. Risiko yang ketiga ialah risiko dalam penglibatan digital yang palsu. Risiko ini perlu dicegah seperti penyebaran atau perkongsian maklumat palsu. Hal ini akan menyebabkan sumber yang palsu ini dapat mengancam penonton yang membaca atau mendengar maklumat tersebut. Timbul rasa terancam kepada masyarakat yang mungkin mempunyai masalah kesihatan seperti anxiety dalam diri, menjadikan seseorang seperti yang dinyatakan akan hidup dalam ketakutan. Pendigitalan palsu juga dapat menyebabkan sesuatu maklumat yang disampaikan melalui media sosial disalah tafsir. Melalui pekeliling KPM, seorang guru atau pendidik dilarang untuk menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Risiko salah faham ketika bercakap dalam media sosial merupakan risiko yang keempat yang kita akan bincangkan.
Hal ini kerana seorang pendidik yang meluangkan masa dengan berkongsi maklumat yang betul terkadang mengalami salah tafsiran daripada penonton yang melihat perkongsian yang diberikan. Sebagai contoh, isu berkaitan sekolahku rumahku tetapi disalah faham oleh penonton bahawa sememangnya sekolah tidak boleh dijadikan rumah kerana tidak seperti rumah sedia ada. So itu permasalahan mengenai kesalahfahaman mengenai isu sekolahku rumahku. Jadi permasalahan seperti itu menjadi risiko kepada sesetengah pendidik agar berkongsi maklumat dengan cara mengolah sesuatu dengan lebih senang untuk difahami di media sosial. Bersangkutan dengan pekeliling KPM, pendidik juga tidak dibenarkan melayan komunikasi dengan pihak yang agresif dan kasar. Tugas pendidik perlu lebih teliti untuk mengelakkan salah faham ketika bercakap dalam media sosial. Tidak perlu menyentuh isu-isu berkaitan politik atau sulit. Risiko yang kelima ialah wujud orang ramai yang tidak berminat dengan kandungan media sosial yang dilakukan. Sesetengah kandungan dalam media sosial yang menjurus atau berfokuskan mengenai ilmu tidak mendapat sambutan dalam media sosial. Hal ini disebabkan isu cara penyampaian maklumat yang diberikan kerana penonton lebih tertarik kepada penyampaian berbentuk hiburan. Jadi, cara penyampaian dalam menyampaikan sesuatu kandungan atau info perlu difikirkan kreatif dan kritis khas untuk menarik minat penonton melalui media sosial. Berikutan melalui pekeliling daripada KPM, juga pendidik dilarang untuk menyebarkan hasil kerja guru lain atau kerja murid yang boleh mengaitkan guru atau pelajar tersebut. Oleh itu, perkongsian yang dilakukan oleh seseorang pendidik di media sosial haruslah bersifat umum yang bukan berfungsi untuk memalukan seseorang. Akan tetapi, risiko-risiko ini haruslah diambil berat oleh seorang pendidik dan mengambil tahu mengenai pekeliling-pekeliling yang disediakan oleh KPM. Bukanlah seorang pendidik tersebut tidak wajar langsung untuk menyentuh media sosial. Akan tetapi, hanya berhati-hati dalam menyampaikan atau memberikan maklumat menggunakan media sosial. Sekian, terima kasih.